Terima kasih kerana saya berusi majlis. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa astaghfirullahal azim wa astaghfirullahal azim. Yang saya hormati teman-teman pimpinan yang hadir pada malam ini. Saudara Sim sebentar tadi mengisi pentas. Hak jenis ceramah macam ni, kalau katup lampu saudara, kita ingat ustaz mana siap dengan ayat Quran belaka. Hak ni UMNO pening kepala. Dia marah, dia kata awak perkata rakyat ni habis hak Cina Hindu semua petik ayat Quran. Oi, kalau dia petik nanti kitab Karl Marx apa kata dia komunis, dia petik ayat Quran, eloklah tu. Ya, sebab UMNO dia petik, dia mesti petik bunga, petik ayat Quran ni tak kerti dah. Jadi saudara, teman-teman pimpinan PAS Keadilan DAP, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian, teman-teman anggota keselamatan, pegawai-pegawai kerajaan, orang-orang UMNO yang datang mengintai dalam gelap pun kita raikan. Walaupun mukamu tidak ku kenal, tapi bau UMNO muku hidu sampai ke sini. Ramai dia malam ni tu. Kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kewe Haipeng, Kewe Pengyu, Tate Hao. Kepada sahabat-sahabat India, saya seperti biasa, saya tak pandai cakap India. Kalau saya cakap Tamil, lagi hampa yang cakap Tamil pun hampa tak faham. Tapi dalam dialog filem Tamil, saya ingat satu perkataan, Navande Kadali Kiran. Sesungguhnya aku cinta pada kamu. Hatu je aku apa pun. Jadi kepada semuanya saudara, apa khabar semua? Apa khabar semua? Inilah indahnya hidup memerintah negara bernama Malaysia. Dekat luar negara saudara, satu masalah timbul, reban saudara, jatuh Perdana Menteri. Satu masalah timbul, bertukar kerajaan. Dalam Malaysia bukan kata satu sen masalah timbul. Tanya rakyat apa-apa, baik lagi. Naik harga minyak, rakyat apa-apa, baik. Beratur panjang sikitlah malam ni sebab besok dah naik harga minyak. Buatlah apa pun, naik harga barang. Tak kita tanya kat rakyat, apa habak? Habak baik lagi. Kalau macam ni saudara, sampai kiamat Perdana Menteri kita, Perdana Menteri jadi Najib pun tak apa. Rakyat berada seharusnya dalam keadaan yang amat tidak baik. Negara berada dalam keadaan suasana yang sungguh gila. Saudara fikir, saya bagi contoh, kerosakan ini kerosakan sistem. Kerosakan ini kerosakan barah, penyakit barah stage 4. Kalau stage 4 ni saja saudara, awak hang kena lukis apa, hang kena kanser, kena kanser. Stage berapa? Stage 4. Kalau dengar orang stage 4, saudara kena peluk minta maaf selalu. Sebab jarang orang dapat barah stage 5. Selalu stage 4 ni pirah. Negara kita dalam keadaan sakit. Saya bagi contoh, rasuah, laki Syarizat ambil duit dekat 250 juta belah lembu. Betul tak? Betul. Duit tu ambil tak? Ambil. Tanya Syarizat, bawa masuk dalam mahkamah. Hang ni menteri kabinet, ya betul. Hang terlibat boleh lunaskan duit untuk duit 250 juta untuk lembu ni, ya. Maknanya hang rasuah? Tak. Pasal apa? Yalah betul, laki aku dapat 250 juta, tapi aku tak tahu pun laki aku yang dapat. Habis tu kan laki hang. Hang duduk serumah dengan dia, betul. Hang tidur dengan dia, betul. Dia tidak bererti kalau saya tidur dengan laki saya kena tanya siang hari dia buat apa. Saudara, lepas mahkamah boleh lepas hujah tangan tu je. Rasuah betul-betul 250 juta, jahanam. Tapi saudara boleh lepas sebab ketua kaum ibu UMNO pandai jawab dalam mahkamah. Dia kata apa? Saya betul, saya tidur dengan laki saya, tapi saya tak pernah tanya laki saya buat apa siang hari. Punah saudara. Timbul pula isu 40 juta. Duit ni duit daripada mana? Duit ni keluar daripada Sabah. Bulan 8 tahun 2008. Keluar daripada Sabah. Cina Tokek Balak, nama Michael Chia bawa.
Muncul di mana? Muncul di Switzerland. Tenggelam balik, muncul di mana? Muncul di Hong Kong. Duit ni kalau tak kena tangkap di Hong Kong, dia nak bawa patah balik sampai ke Kuala Lumpur. Saudara tahu kenapa duit ni nak bawa sampai ke Semenanjung? Sebab bulan 8 tahun 2008 pilihan raya kecil Pematang Pauh. Kalau duit ni tak kena tangkap dekat Hong Kong, saudara, mampus 40 juta mandi orang Pematang Pauh pada ketika itu, saudara. Dia tahan di Hong Kong. Akhirnya kena tahan sebab apa? Rasuah? Tidak. Dia kena tahan dekat Hong Kong sebab duit ni tak istihar. Nak masuk duit, nak keluar duit, negara orang yang ada maruah. Hampa kena istihar. Duit ni mari tang mana? Kenapa nak bawa masuk? Kena istihar. Kesalahan tak istihar duit, tak maklum duit. 40 juta, saudara. Kalau tukar setengah lori dah duit dia. Setengah lori. Immigration, custom Hong Kong pelik. Hampa bawa binatang apa berat-berat lagu ni? Dia bukan tahan duit sebab beg terlalu berat. Maka buka duit. Mari mana tak istiar, salah, tangkap dekat Hong Kong. Bila tangkap dekat Hong Kong, Michael Chia pun mengaku. Dia kata duit ni untuk Menteri Malaysia, nama dia Musa Aman. Musa Aman. Maka kesalahan tak istiar duit tu didenda di Hong Kong. Kes tersebut kalau nak rasuah ke apa-apa, Hong Kong tak ada kena-mengena. Duit-duit kita, rasuah melibatkan rakyat Malaysia. Maka kes tersebut tendang pi Putrajaya. Bila sampai Putrajaya 2008, kes ini siap. Sampailah 2 bulan lepas, ahli Parlimen Batu Pakatan Rakyat Ten Chua bangun dalam Parlimen Malaysia. Ten Chua bangun, Ten Chua tanya balik kepada kerajaan Malaysia. Saya nak bertanya, soalan saya bunyinya ialah duit 40 juta yang pernah kena tangkap untuk Musa Aman di Hong Kong, apa jadi? Musa Aman tak kena tindakan. Salahlah tahun tu, Mati tak ada tindakan. Maka Nazri Aziz, Menteri Hak Jaga Undang-Undang, Hak Jaga Parlimen, Menteri jawab dalam sidang media. Menteri takut jawab dalam Parlimen, Menteri jawab dalam sidang media. Menteri pun cakap, dia kata duit tersebut sebenar kami tak hukum Musa Aman sebab duit tersebut bukan untuk Musa Aman. Kalau duit itu tak salah, kenapa perlu bawa lari pergi Switzerland? Daripada Switzerland bawa lari pergi Hong Kong, baru nak patah balik Kuala Lumpur. Kan patut, ini zaman maybank to you. Tengah malam, klik-klik, boleh transfer duit. Betul ke tidak? Takkan menteri ni bangang sangat tak tahu maybank to you. Saudara-saudari, mesti ada yang tak kena. Maka Nazri pun muncul. Nazri kata apa? Duit tersebut betul ditangkap di Hong Kong. Makna duit tersebut sah, salah dan haram. Dia mengaku. Tapi duit tersebut bukan untuk Musa Aman. Habis untuk siapa? Duit tersebut untuk pengerusi UMNO Sabah. Siapa pengerusi UMNO Sabah? Siapa? Musa Aman. Saudara, dia boleh hambak dekat rakyat, tunjukkan betapa bodoh dan bebalnya Menteri UMNO dengan sebut duit tersebut bukan untuk Musa Aman, tapi duit tersebut untuk siapa? Duit tersebut untuk pengerusi UMNO Sabah, iaitu Musa Aman. Kita pun pelik. Awaklah sanggup sangat memperbodohkan diri. Memang saudara, orang tak mengaji sekolah pun nampak menteri bodoh. Kenapa dia sanggup buat macam ni? Maka kita pun carilah punca masalah. Cari, sampai jumpa anak dia. Anak dia ni tak kerja apa, bodyguard ramai. Anak dia ni pernah kena kes pukul, kes senjata macam-macam, tapi lepas. Kerja bodyguard ramai, duduk kondominium mewah. Lagi mewah daripada Lembu Syarikat duduk. Maka kita pun ambil gambar kereta anak dia. Anak dia pakai kereta jenis jenama Hummer. Kalau kat Rembau, saya bercakap Hummer ni orang faham penyakit ayam. Saya kena terang, ni bukan Hummer ayam je lah. Ini kereta Hummer yang harganya 700,000. Cari nombor plate, pergi internet, cari.
Saudara, nombor pelik kereta anak dia yang anak dia pakai adalah nombor pelik milik Michael Chia Toke Balak yang bawa duit 40 juta ini. Oh, baru ku tahu. Rupanya itulah sebab punca hampa sanggup jadi orang bodoh, menyerahkan kebodohan hampa. Sebab anak hampa pun dapat kereta 700,000, hang dapat apa aku tak tahulah. Tetapi saudara, tengah kalut-kalut ni ada juga orang Barisan Nasional bangkit bercakap benda ini. Dia pun buat kenyataan media, dan kenyataan media ini menyebabkan kes ini ditutup dan dia lepas. Lagu mana dia cakap? Dia jawab lagu ni ya. Dia kata, ya betul, anak saya pakai kereta mungkin Michael Chia tu punya, tapi apa kena mengena dengan saya? Itu kan anak kamu, wartawan cakap. Ya, anak saya. Tapi saya bukan gay sampai sanggup tidur dengan anak saya untuk saya perlu tahu apa anak saya buat luar dan dalam. Saudara, ini Menteri UMNO jawab ni. Dan lepas, saudara, lepas. Negara dah sakit, negara dah jahanam. Karena itu, saudara, UMNO tak pernah belajar. UMNO tak pernah belajar. Barisan Nasional tak pernah belajar. Mereka kata kita cemas, mereka kata kita panik. Kita yang panik dengan tarikh pilihan raya. Kita ni hampa panggil besok pagi pilihan raya pun kita lawan, lusa pilihan raya pun kita lawan, bulan depan pun kita lawan. Jangan hampa tak panggil pilihan raya sudah nak lawan. Ke mana? Pilihan raya tarikh tak jumpa. Pilihan raya ni saudara, tarikh hanya diletakkan oleh BN. Tahu BN apa? Tahu tak BN tu apa? BN tu bini Najib. Sebab dia panik. Daripada ni saya nak saudara fikir secara logik. Fikir secara logik. Daripada pilihan raya 2008, apa sebenarnya yang berlaku? Rakyat telah menolak UMNO Barisan Nasional. Rakyat tak sedar. Saya tak kata rakyat tak sedar. Rakyat tak tolak semenjak daripada 2008. Rakyat yang cerdik, yang berfikiran waras, yang tahu maklumat, dah tolak UMNO ke dalam hutan. Saya bagi contoh. Semua kawasan bandar Johor, dengan Bakrinya, Johor Barunya, Melaka, dengan Kota Melakanya, dengan Air Kerohnya, Negeri Sembilan, daripada Pekan Bahau sampai Bandar Seremban, habis semua Pakatan Rakyat menang. Wilayah persekutuan saudara, semua kursi kita menang. Satu kursi je Setiawangsa yang Barisan Nasional menang. Itu pun saudara, undi pos dekat 12,000. Itu tak lawan pun dia menang dah. Saudara, lain kita menang, kawasan bandar kita menang. Kalau ada menteri besar wilayah persekutuan, Pakatan Rakyatlah menteri besar wilayah persekutuan. Perak kita menang, Ipoh Timur, Ipoh Barat, Taiping kita menang, Pulau Pinang kita menang, kawasan bandar kita menang. Begitulah seluruhnya. UMNO Sabah Sarawak, kawasan Kuching, Sibu, Kota Kinabalu, semua kita menang. UMNO Barisan Nasional kuat dekat mana? UMNO Barisan Nasional, contoh saudara, Negeri Kelantan, Kota Baru kita menang, Kubang Krian kita menang, Kuala Kerai kita menang. UMNO kuat di mana? Jeli, kawasan lampu jalan pun susah nak cari. Dah sungguh, inilah kubu kuat UMNO yang dijaga oleh Mustafa Muhammad. Mana? Jeli. UMNO kuat di mana? Gua Musang, dah Gua Musang lagi. Di Terengganu saudara, Kuala Terengganu, kita boleh menang. Kita kalah di mana? Hulu Terengganu. Kubu UMNO paling kuat mana? Kampung Tok Imam Lapor. Nama kampung tersebut, Kampung Tok Imam Lapor, ada. Situlah UMNO kuat. Kita kuat di semua kawasan bandar. Hujahnya apa? Hujahnya kerana orang berfikiran. Orang boleh menilai. Pakatan Rakyat menipu. Senang ke tipu kawasan bandar? Saudara, kamu yang membodohkan masyarakat kampung. Orang bandar tak bersama dengan UMNO Barisan Nasional dah. Saudara, yang kedua, Pakatan Rakyat bawa politik ada domba, perpecahan, tidak ada pembangunan. Tolong bagi tahu saya, Bukit Bintang, Kepung, yang di Kedah ni mana UMNO kuat ni? Kawasan mana? Mana Hulu Dedak, mana orang belah dalam kampung tu lah. Mana kawasan Mahathir Khalid ni, kawasan apa nama dia? Nama pun Pedu, Ulu Pedu. Hatu dia kuat. Saudara, saya yang saya mati sekalian,
mereka kata UMNO bawa politik pembangunan. Tolong bagi tahu saya, Pedu lebih maju daripada Bukit Bintang. Apa abang mai aku? Pedu lagi maju daripada Bukit Bintang. Saya tak fikir ke kenapa orang cerdik, kenapa orang bermaklumat, kenapa orang ni mula memilih kita. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, keadaan juga telah berubah. Masyarakat kampung, orang asli pun saudara mula berfikir untuk bersama dengan Pakatan Rakyat. Orang asli mula ada pemikiran untuk tanya balik menteri. Satu peristiwa politik tawaran ni saudara, dia bawa sakat dengan berim lah, berum lah, apalah. Orang cerdik di Rembau, Aso Cina saudara. Jumpa di pasar, panggil, Cikgu Wat, mari sini. You apa pasal? You mesti lawan. Saya kata, ya, so saya lawan nanti. Mesti kuat lawan. Saya kata, pasal apa? Dia kata, sekarang orang sudah mau kena tipu. Belakang dia lim, nanti dia angkat kita steam. Pun pelik, tak kolip. Aku mandang Asu ni kan, apa benda dia nak cakap? Rupa dia kata, kena terang dekat orang semua. Ni pesan Asu tu ni. Terang dekat orang semua, jangan kena tipu. Dia bagi kita BRIM, bantuan rakyat satu Malaysia tu. Dia bagi kita BRIM 500. Lepas tu dia angkat kita steam. Apa steam tu so? Saman trafik satu Malaysia. Saudara, orang kampung dah tahu. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, masuk kawasan orang asli, menteri pun sendalah UMNO. Cerita UMNO ni berjanji sajalah kan? Masuk kawasan orang asli, menteri pun janji, wahai Totok Batin sekalian, jangan takut kalian semua. Kita ini UMNO Barisan Nasional, kita membawa pembangunan. Kalau Totok Batin terus memilih UMNO Barisan Nasional seperti biasa, kita akan bawa lebih banyak kemajuan ke kampung-kampung Totok Batin. Selepas ini kalau kita menang, kita akan bagi wifi percuma kepada semua kampung-kampung orang asli. Orang asli itu pun terkelip-kelip, colek Tok Batin pun tanya, Menteri nak tanya, wifi ni kena masak dulu ke makan terus? Punya gila babi, kampung orang asli wifi percuma. Tok Batin tu confident dia. 10 tahun menteri, saya pasang jerat, belum pernah kena binatang nama wifi. Itu sebab kena tanya, sebab tak boleh percaya UMNO ni. Ni wifi ni kena masak terus, kena masak dulu ke makan terus. Saudara, orang dah cerdik. Yang saya cerita ini ialah orang dah cerdik. Pendalaman Sabah dan Sarawak, hal pakai jawat ni pun saudara dah bangkit melawan. Kalau hampa duk merebut Sungai Petani, boleh percaya lagi UMNO? Lagi baik hampa pakai jawat duk dalam hutan. Saudara yang saya hormati sekalian, asas gerakan ini, asas perubahan ini adalah budaya ilmu. Kita nak berubah bukan berdasarkan sentimen. UMNO ni dia perkauman. Saudara, asas kita perlu maklumat. Dia perlu penolakan ini kena berdasarkan fakta, bukan berdasarkan sentimen semata-mata. Fakta. Nak sampai dekat orang ni sangat susah. Itu sebab masih ada orang memilih untuk sokong UMNO. Bukan, saudara jangan pandang orang yang sokong MCA, orang yang sokong MIC, orang yang sokong UMNO ni sebagai musuh. Saudara kena pandang mereka dengan rasa kasih dan sayang. Orang UMNO risau. Sebab apa? Kita doa saudara untuk UMNO KO UMNO. Saudara, Lani ke baru kita doa? Dah, kita doa lama dah. Memang hari-hari aku doa. Dan dia pun doa kat kita doa kat dia, tak apalah. Tapi persoalan dia saudara ialah, persoalan yang penting kena pandang mereka dengan kasih dan sayang. Mereka ini adalah kelompok yang kena tipu dan tertipu. Kesian orang UMNO saudara kena tipu. Sebab apa? Dia percaya kitalah punca menteri, ketua menteri di Pulau Pinang tu Cina. Selama ini UMNO Barisan Nasional kuat, ketua menteri itu Melayu, namanya Ko Sukun Alalullah. Kadang-kadang aku bukan orang lain, kadang-kadang untuk saudara kita kan, hampa ni jaga-jagalah, tengok macam Pulau Pinang tu dah dapat ke China kan. Kita tanya ada siapa ketua menteri dulu,
Siapa dah misi orang UMNO ni, hampa tukar Cina? Ya UMNO kau sukun ala lulah nama dia. Saudari yang saya hormati sekalian, kena fakta. Itu sebab dalam gerakan ini saya mohon, saya hormat parti kita bersama dengan sahabat PAS, Keadilan, DAP ni. Mereka saudara kalau dalam PAS ni dia daripada sekolah tadika ada. UMNO lama perintah, mana sekolah tadika UMNO? Kemas bukan UMNO punya, kerajaan punya, bangang. Oi, kita ada ITM bukan UMNO punya, kerajaan punya. Saudara, lagi cerdik orang, lagi bagus. Karena itu kita nak rakyat jadi cerdik. Tengok PAS daripada kolej sampai tadika, buat tadika pasti. Oi, UMNO pun nak lawan. Beberapa negeri dia katuk tadika pasti, tutup tadika pasti. Kita pun kata UMNO anti-Islam. Dia kata tak. Kami pun buka tadika Islam UMNO, Sabino. Baca kota balik jadi Nobita. Jenis saudara, jenis bermuka-muka macam pondan. Bohlah listik lagi mana kan. Bila dia bagi salam tu, Assalamualaikum. Saudari yang saya hormati sekalian, malam ini, tadi itu muka dimah, ni baru nak mula ceramah. Masa banyak daripada tinggal aku. Saudara, malam ini saya nak sentuh 3 perkara. Yang dengar ceramah lepas ini, hampa jangan buat macam pi tengok wayang kulit. Hampa jangan buat macam pi tengok Mak Yung. Hampa pi ceramah pi, sebab apa pi ceramah? Tak ada apa, bawa kat rumah pi ceramah. Tak boleh. Saudara, kena selepas ini, bila datang ceramah, bawa pen dan kertas. Cikgu mengajar, ini menama majlis ilmu. Bila majlis ilmu, ambillah walau sepotong ayat, tolong sampaikan keluar sana. Saudara kena faham ini. Jangan esok bila pergi minum dekat kedai kat Sempang pagi-pagi, nanti Pak Long pun tanya, weh, hampir tengok, hampir dengar tak semalam ceramah Cikgu Mat Sambusi apa semua ni, pergi dengar. Weh, Cikgu Bat apa? Weh, Cikgu Bat semalam sempoi. Yalah dia Bat apa? Weh, Cikgu Bat semalam garang, dia spark dia semalam. Apa pun. Yalah Cikgu Bat apa? Aku pun tak tahulah, tapi garang dah dia semalam. Kalau tak ratu selama mampu aku ceramah. Tolong ambil sepatah ayat, sampaikan, olah dalam pemahaman masing-masing. Kerana itu kita minta bantu semua. Malam ini tajuk pelajaran kita ada 3 bab. Bab pertama, saudara, saya nak jawab tuduhan Had Melayu Islam Tanah, ketuduhan yang memeningkan kepala orang Melayu yang menjadi tangkai azimat kepada UMNO Barisan Nasional. Malam ni kita nak pergi perbetul azimat dia dulu. Yang kedua yang saya nak persembahkan malam ini ialah persoalan bukti-bukti rasuah. Kita bercakap rasuah ni, mereka kata fitnah. Ni Cikgu Bat malam ni saudara berkelo saya nak tunjuk saudara berkenaan dengan bukti-bukti rasuah dan salah guna kuasa. Kita bukan sekadar bercakap, kita ada dokumen dia. Yang ketiga saudara, saya nak persembahkan kepada saudara bab yang ketiga ialah orang ramai tanya saya, Cikgu Bat, boleh menang kan tak boleh menang ni? Pengundi hantu ni macam mana? Ni, malam ni saudara saya nak tunjuk saudara hantu. Tapi tak payah bawa masuk hantu dalam botol. Saya nak tunjuk saudara, persembahkan satu demi satu bukti pengundi hantu. Pengundi hantu ni kesannya bukan saja kepada pilihan raya, kesannya terhadap sosial masyarakat, kesannya terhadap diri kita dan masa depan kita. Saya akan persembahkan pengundian itu, dan orang saya nak bagi jawapan, Cikgu Bat boleh menang tak boleh menang. Saya nak bagi saudara jawapan, dia bukan sekadar sentimen. Weh, boleh menang lagu mana hampa dia boleh menang? Ceramah ramai orang. Tak. Kita boleh menang atau tak boleh menang, insya-Allah kita berasaskan kiraan matematik. Ada kira-kira dia. Karena itu sahabat-sahabat UMNO yang duduk dalam gelap, hampa kena main rapat sikit. Sebab hampa tak biasa jadi orang kalah. Dulu kalah negeri okey boleh tahan lah kan. Itu pun balai raya simpan kejap Balai raya simpan carta mak bapak dia. Saya baru ni ceramah di Pulau Pinang, ada satu kawasan tu. Ceramah malam tu, JKK kampung ni rasa bangga. Pasal apa? Sebab kita berjaya dapat balai raya daripada UMNO.
Orang kata hampa ni 4 tahun lebih baru dapat nak pilihan raya sekali lagi. Dia kata macam ni lah cikgu, mereka simpan kunci. Itu pun habis dah, hilang. Apa dah? Aircon hilang, kipas angin hilang, meja hilang, kursi hilang. Hak tinggal inilah lampu cikgu. Dia kata ni jenis penyamun buat kerja tengah malam. Sebab apa? Lain semua dia boleh curi. Bila nak buka lampu dia rasa panas. Macam Alibaba penyamun. Hailah lampu, mujur kau panas. Kalau kau tak panas, dengan kau aku kebas. Dia kata, hak lampu panas. Dia kata, tak apa, hak ni tinggal kat mereka. Dia kata, Saudari yang saya hormati sekalian, mula-mula saya nak jawab soal Melayu. Syahrizad, Ketua Kaum Ibu UMNO memulakan sepak mula Perhimpunan Agung UMNO PAU kali ini. Selama ni kita tak pernah dengar singkatan PAU, tapi bila nak mampus ni dia sendiri kata yang mereka himpun ni nama dia PAU. Hak lebih kurang, hak dua dalam tu lah. PAU UMNO ni saudara, PAU UMNO ni mereka kata, Syahrizad kata, malah Najib pun kata, dia kata Melayu hilang kuasa. Kalau UMNO lemah, Melayu akan hilang kuasa. Lihat saja sekarang ini, Syahrizad sebut dengan jelas. Dia sebut apa? Dia kata dalam ucapannya, jumlah ahli parlimen Melayu dah marginal. Kerana ahli parlimen Melayu 2008 dah berkurang. Kerana korang itulah, maka dia kata Melayu hilang kuasa. Wahai Syahrizad pencuri lembu, kamu dengar betul-betul cikgu nak kira. Saudara, 2004, mereka kata 2008 UMNO lemah, Melayu lemah. Kita kira flashback ke belakang. 2004 UMNO kuat sangat kuat. Sehingga kan keadilan tinggal satu kursi. Orang mati pun Batu Nisan ada 2. Keadilan UMNO sakau kita habis saudara. Tinggal satu kursi pematang PAU. Hak lain semua kalah. Hak lunas menang pilihan raya tu pun kalah juga lagi. Habis. Barisan Nasional ambil semua. UMNO kuat. Ketika UMNO kuat, berapa jumlah ahli parlimen Melayu? Campur PAH, campur hak Melayu keadilan, campur hak Melayu UMNO. Saya kena ingat, Melayu, pemimpin UMNO bukan semua Melayu. Wakil rakyat UMNO, contoh Tenom Sabah, dia adalah bangsa dusun Kristian. Itu kita tak kira. Campur yang Melayu UMNO, PAS dan Melayu keadilan. Berapa jumlah ahli parlimen Melayu dalam parlimen Malaysia selepas pilihan raya 2004? Ketika itu UMNO kuat. Jumlahnya ialah 123 orang. Dalam parlimen Malaysia ada 222 orang. Jumlah ahli parlimen 123 orang. Ramai tak? Ramai. Melayu lah majoriti dalam parlimen Malaysia. Maka bila UMNO kuat, Melayu majoriti. Okey, 2004. 2008 UMNO lemah zahir dan batin. Sehingga kan UMNO terpaksa pecat dan buang dia punya presiden parti. Pala Badawi dibuang kenapa? Kerana kelemahan pilihan raya 2008. Sepatutnya ketika UMNO lemah, jumlah ahli parlimen Melayu berkurang. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Begitulah sepatutnya. Tapi bila UMNO lemah, saudara, kita himpun balik kira jumlah ahli parlimen Melayu keadilan, Melayu UMNO dan PAS. Berapa jumlahnya? Jumlahnya 130 orang. Hari itu 2004 UMNO kuat 123 orang. Ini UMNO nak mampu dah 130 orang. Maknanya bila UMNO lemah, kekuatan Melayu dalam parlimen Malaysia meningkat. Macam mana boleh meningkat cikgu? Tolong abang Mai, ni cikgu nak tunjuk contoh. Parlimen Teluk Kemang, dalam buku daftar pemilih pengundi daripada zaman Fatman Aben jadi Menteri Kesihatan sampailah zaman Soti Naden jadi Menteri Kesihatan, jumlah pengundi paling ramai di Teluk Kemang, majoriti hampir 70% ialah Melayu. Tetapi UMNO kata, kalau nak jaga Melayu, Teluk Kemang hampa kena bagi dekat MIC. Maka kalau nak hormat kota nak jaga Melayu, kena hormat kota kaum. Maka hampa pembangkang kena hantar juga calon India lawan MIC. Kita pun sebelum tu 99 hantar India kalah, 2004 hantar India kalah. Sebab
seperangkap dengan politik perkauman Barisan Nasional. 2008 kita tak kira dah. Kita kira mesti berasaskan kompetensi individu. Kita nak kira calon terbaik. Maka kita pun pilih, tanya orang India. Aneh, orang India Teluk Kemang, mesti India akan jadi calon. Orang India kata, hei apa India, ini kali orang asli you bagi pun kita hantam, kasih dia menang. Semangat makal sakti masa tu. Tanya orang Cina, tahu ke apa, mesti Cina ada hati mu Cina tak? Kita orang Cina tak kisah, asal ini negara jaga jangan rasuah sudah. Akhirnya kita pilih Kamarul Bahrain, pengurusi hubungan keadilan Negeri Sembilan. Lawan dengan siapa? Lawan dengan Soti Naden, Menteri Kesihatan. Malam keputusan pilihan raya, ribu orang India dengar keputusan. Hitam, malam hitam, dengar lagi hitam. Kawan-kawan saudaraku India semua dengar. Malam itu diumumkan keputusan. Soti Naden, MIC Barisan Nasional, tewas di tangan Kamarul Bahrain, Keadilan Pakatan Rakyat. Saudara tahu, orang India dengar Soti Naden kalah, orang India boleh bangkit jerit, makal sakti. Orang India sonok tengok orang India kalah. Dah, dia boleh cakap, ini barulah Soti Naden, MIC, punca orang India susah selama ini. Orang India faham proses kebangkitan reformasi. Tapi orang Melayu UMNO terus kena tipu. Nyanyi lagu, nyanyi lagu anak kecil main api, saudara, bukan air mata, air liuk, air ingui pun jatuh. Ketua wanita corangan UMNO dekat Podison duduk tepi pantai menangis macam mati lagi. Pasal apa kak? Abang mati ke petang tadi? Tak. Pasal apa? Habis dah ketuanan Melayu. Apa punca ketuanan Melayu boleh habis? Ni kalah Soti Naden, manalah tempat Melayu nak mengadu. Hampa gelak. Tapi itulah saudara, dia kata Melayu hilang kuasa. Bandar Tun Razak, kursi itu, tengok buku daftar pemilih, jumlah pengundi paling ramai di Bandar Tun Razak, siapa dia? Melayu. Tetapi saudara, mereka UMNO cakap nak jaga Melayu mesti hantar MCA. MCA bertanding lawan dengan Tan Sri Khalid. Kita hantar Khalid bukan sebab dia Tan Sri, bukan sebab dia Khalid, tapi kerana kita memerlukan pakar ekonomi dalam Parlimen Malaysia. Maka Tan Sri Khalid, keputusan pilihan raya, tewaskan MCA. Cina seronok, Cina pakai baju cap kaki, seronok. Cina tu kata apa? Ini Barua pun duduk dalam Barisan Nasional banyak rasuah, patutlah dia kalah. Cina MCA seronok, tengok MCA Cina kalah. Melayu UMNO saudara, naik flag Bandar Tun Razak nak kedun bunuh diri. Apa punca bang? Habis gelap masa depan Melayu. Ini semua anak kecil main api. Melayu telah kalah kerana pembangkang telah menewaskan kita. Apa puncanya? Ni kalah calon MCA, menang Tan Sri Khalid. Habis Tan Sri Khalid tu tak Melayu ke? Tak, dia Jawa. Fuzia Saleh di Kuantan, daftar pemilih Kuantan, siapa dia paling ramai? Melayu. Hantar nak jaga Melayu, mesti letak Fuah Kiau, dia menteri masa tu, MCA. Lawan dengan Fuzia. Kita hantar Fuzia bukan sebab Fuzia Melayu, kita hantar Fuzia kerana dia bekerja 3 penggal berturut-turut di kawasan itu. Akhirnya Cina seronok tengok Fuah Kiau kalah. Dalam masyarakat Cina ni dia kira tau kota menteri dan sebagainya. Kita kalahkan kota menteri dia kalahkan kota menteri orang Cina sendiri. Orang Cina seronok, relax, dia mesti kalah-kalah. Bagus. Tiba-tiba Melayu UMNO nak kedun Sungai Bahar. Pasal apa? Ni kalah Fuah Kiau, manalah tempat kita nak mengadu. Saudara, di Kota Raja, kawasan yang memang majoriti orang India, majoriti orang India, menang tudung labuh. Siapa dia? Dr. Siti Maria, tewaskan ketua pemuda MIC. Orang India seronok, orang Melayu boleh sedih. Saudara, dari yang saya hormati sekalian, kuasa politik Melayu sebenarnya tidak terjejas. Bila UMNO menjadi lemah, kuasa politik Melayu tak terjejas. Yang terjejas saudara, UMNO nak mampus sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan majoriti kita orang Melayu saudara. Seselari yang saya hormati sekalian, lagi dirisaukan apa? Tanah. Atuk saya Kak Omar panggil, Tok Zara saya telefon balik cepat. Kenapa?
Kau ni kena jaga-jaga. Tanah kita ni punah dah Cina DAP jual. Tanah apa Cina DAP jual? Tanah reserve Melayu, saudara. Tanah reserve Melayu orang putih buat tahun 1940-an. 1940-an orang putih buat tanah reserve Melayu. Ketika buat tanah reserve Melayu tu orang putih dah rancang perlu ada satu jumlah tanah. Jangan orang Melayu ni bangkit lawan tak tuarah supaya rasa selesa. Pembangunan kekal di tangan majoriti kaum dalam negara ini. Maka 3 juta hektar diisytiharkan. Tanah reserve Melayu tak boleh jual dengan orang lain. Nak jual misi sama Melayu, nak maju boleh, wajib ambil 1 ekar, ganti 1 ekar. Selepas tahun 57 British nak bagi, penjajah nak bagi kepada Merdeka. Dia cari Hizbul Muslimin. Boleh tak bagi Merdeka? Tak boleh. Sebab dia ni, dia pejuang negara. Dia tak boleh jaga hak British. Haramkan Hizbul Muslimin, tangkap. Cari parti rakyat, tak boleh. Haram parti rakyat, tangkap. Akhir dia jumpa sebuah parti nama UMNO. Dia pun tengok UMNO, Mak Datuk, ini bukannya semacam penjajah, lebih parah daripada penjajah, dia kata. Maka dia 57 UMNO dapat Merdeka, pemberian British, saudara. Rekod sejarah 3 juta hektar tanah reserve Melayu tidak diubah. Orang putih tak bawa balik, tinggalkan UMNO. 55 tahun UMNO perintah. Sepatut tanah reserve Melayu daripada 3 juta hektar jadilah 9 juta hektar, jadilah 10 juta hektar. UMNO kan jaga Melayu, betul ke tidak? Saudara, tanah reserve Melayu kajian terakhir dibuat oleh Universiti Tempatan. Itu pun pada tahun 2000. Berapa? Tinggal 1.7 juta hektar. Hampir setengah tanah reserve Melayu telah hilang. Atuk saudara Jepun kata, hilang tak tanah Melayu? Betul kan? Hilang kan? Ya, hilang. Ini semua kerja Cina DAP ni. Saudara, tanah reserve Melayu hilang di mana? Hilang di Johor, hilang di Negeri Sembilan, hilang di Pahang, hilang di Melaka. Dia kata tu, kan betul, memang hilang kan? Ya, hilang. Tapi bila kala DAP jadi Menteri Besar Johor? Bila DAP jadi Menteri Besar Melaka? Saudara, yang hilangkan tanah Melayu ni, saudara, ialah orang Melayu UMNO. Pergi cari pemimpin Cina, pergi cari pemimpin India, ada dia ambil tanah Melayu? Tak ada. Pemimpin Melayu UMNO, saudara, ambil tanah Melayu. Ni, orang yang berkokok di Pulau Pinang, adik Kadir, Tan Sri Kadir Syefadir, nama dia Musa. Musa, bukan Musa, Musa. Heboh, tak jaga Melayu. Siapa tahu? Dia pergi balik pulau, dia perdaya orang Melayu beli tanah dengan harga murah. Lepas tu dia halau semua orang Melayu, dia jual pergi ke China, toke China. Lepas tu toke China beli, nak buat kondominium, nak buat pembangunan. Lepas tu tanah dia dah jual dah. Lepas tu sekarang ada duit, China tu tengok pasaran bagus, negeri bagus, negeri Pulau Pinang dijaga baik, ekonomi baik. This is the right time untuk buat pembangunan. Maka dia nak buat pembangunan. Bila buat pembangunan, tanah dia punya, ada Melayu yang dah jual tanah tadi, duduk lagi. Dia halau lah. Dia guna perintah mahkamah. Oi, ni baru UMNO ni balik. Dia duduk depan. Kita kena pertahankan tanah Melayu daripada Cina. Ni. Siapa jual tadi? Yang dapat untung atas darat 5 juta. Siapa jual? UMNO jual. Kan ini saudara, bagi pada Melayu tak semestinya adil pada Melayu. Kita kata tak apa Cikgu Bah, tak apalah, asal Melayu jaga. Ni Felkra Sungai Malau, saya sebut contoh geran tanah apa semua ada. Saudara, Felkra Sungai Malau, mana diamnya ni? Di Don Kubu Gajah, Larut, Perak. Di Perak, kawasan paling miskin di negeri Perak. Felkra Sungai Malau, Don Kubu Gajah, buka tanah baru. Ni saya bagi contoh macam mana UMNO jaga Melayu. Buka tanah baru. Tanah ni untuk apa? Untuk orang miskin. Tanah Felkra untuk orang miskin, untuk orang tak mampu ada tanah, untuk bantu orang ada pertanian. Maka yang berkuasa untuk urus tanah ADUN, wakil rakyat, kerajaan negeri. ADUN pun kepit borang tanah. ADUN pusing satu kampung. ADUN cari, jumpa Cina miskin. Ada tak Cina miskin? Saudara, banyak Cina miskin. Tapi ADUN tu bagi tak tanah Felkra dekat Cina? Dia kata tak boleh. Cina ni susah. Tak boleh. Sebab ini tanah Melayu yang punya. Bagus UMNO jaga tanah Melayu. Nampak? Cina miskin tak lagi. Pusing. Jumpa India miskin.
Ramai tak India miskin? Lah, ramai India miskin. Bagi tak tanah ni? Tak boleh. Sebab ini tanah Melayu yang punya. Bagus, UMNO jaga tanah Melayu, bagus. Dia pun pusing lagi. Dia pun pusing lagi. Dia pusing, akhirnya dia pergi jumpa Melayu. Miskin Melayu ni, miskin sangat. Bagi tak tanah? Tak bagi. Sebab apa? Sebab kau ni PAS, bukan UMNO. Dia rupanya Melayu pun ada kasta. Dia bawa ke tanah, pusing lagi. Jumpa Melayu, UMNO dia, UMNO. Miskin dia, miskin. Bagi tak? Tak bagi. Sebab apa? Dulu masa mesyuarat bahagian, kau tak sokong aku jadi ketua bahagian kan? Jadi kerana tu tak boleh. Ini tanah Melayu penyokong, ini tanah Melayu UMNO penyokong aku yang punya. Dia pusing dah, tak dapat cari balik rumah. Buka pintu pagar rumah, nampak perempuan tua dalam rumah dia, nampak macam miskin. Dia pun bagi tanah ni dekat Marziah bintilah perempuan miskin dalam rumah dia. Cikgu tengok, bagus UMNO, dia tak bagi kat Cina miskin, dia tak bagi kat India miskin. Alah, ni Melayu miskin. Alah, ni cikgu politik sikit-sikit tak apalah, tapi tanah masih dapat kat Melayu. Siapa dia? Marziah bintilah, bagus lah cikgu Melayu, bagus. Datang apa? Marziah bintilah ni siapa? Wakil rakyat ni, Raja Ahmad Raja Zainuddin, hak bola dulu tu. Marziah bintilah ni siapa? Omak wakil rakyat tu sendiri. Hidup Melayu, mana tanah bagi mak bapak. Hidup Melayu, mana projek bagi adik-adik. Hidup Melayu, mana kontrak bagi kroni. Habis bapak lebay lain ni tak Melayu. Ni Melayu, tapi besok bila pilihan raya bagi saya batik cap konggo, bangang lah semuanya. Bagi ni cara mereka selama menilai. Isu tanah, mereka tidak pernah menjaga rakyat. Mereka mempergunakan sentimen Melayu untuk memperkayakan diri sendiri sekarang. Saudara yang saya hormati sekalian, selesai bab tanah, masuk bab agama. Risau sangat saudara. Benda jelas, tak payah pergi jauh. Saya tak sempat ulas panjang, tapi saya ambil contoh terbaru Pulau Pinang. Heboh hingga apa dia? Saudara, Lim Guan Eng ni anti Melayu, anti Islam. Heboh dalam surat khabar, Lim Guan Eng anti Melayu, anti Islam. Oleh kerana Lim Guan Eng ini anti-Islam, maka daripada tahun 2004-2008 peruntukan Majlis Agama Islam, peruntukan pembangunan untuk agama Islam naik saudara, sikit demi sedikit. 2008 dia dapat kuasa, dia benci Islam. 2009 dia naikkan peruntukan pejabat agama. 2009 dia bertambah benci dengan Islam. 2010 dia naikkan lagi peruntukan pejabat agama. Saudara, ni Pulau Pinang merekodkan dalam tempoh 5 tahun kenaikan peruntukan pembangunan. Sebab Lim Guan Eng kata apa? Dia kata mudah, buatlah generasi yang kembali kepada agama. Sebab kalau semua orang faham Islam, semua orang amal ajaran Islam, maka tak ada rasuah. Semua orang buat amal Islam, maka orang rajin bekerja. Maka saudara, kenaikan 300% peruntukan pembangunan agama Islam. Mereka tuduh Lim Guan Eng. Mereka tuduh Lim Guan Eng lagi apa dia? Mereka tuduh Lim Guan Eng ni apa? Dulu 98% bagi kepada Melayu. Sekarang 99% kontrak kerajaan bagi kepada Melayu. Sahabat naik. Maka semua naik. Bila Melayu hilang punca, MCA pula masuk jawab. Ni, siapa nama lebay keduhum ni? Pengerusi Barisan Nasional Pulau Pinang, Teng Chang Yu. Ni saudara, pengerusi Barisan Nasional Pulau Pinang. Boleh semalam dalam dia kumpul orang Cina, dia hasut orang Cina. Dia kata apa? Menteri pekak seorang ni, dia kata apa? Menteri Perempuan MCA, dia kata apa? Saya suka rambut saya didandan oleh orang lelaki. Saya pun seronok suami saya digunting rambut oleh orang perempuan. Jadi saya pun cantik, lelaki saya pun handsome. Apa ini? Itu masalah rakyat. Dan saudara, pengerusi BN Pulau Pinang Teng Chang Yu pula kata apa? Dia kata Lim Guan Eng anti Cina, anti agama lain. Sebab apa? Naikkan peruntukan agama Islam dan bagi kontrak lebih pada Melayu. Mana UMNO?
Saudara, lama-lama kalau saya jadi Lim Guan Eng, saya pun pening kepala. Saya ni ejen Cina ke ejen Melayu, saya pun tak tahu. Ini semua kerja mengarut. Mereka bermain strategi ular kepala dua. Bila ketua pemuda gerakan, oi UMNO, cabar PAS Kedah buatlah hudud, PAS Kedah buatlah Islam. UMNO, hudud ni sistem, sebahagian daripada sistem perundangan Islam. Kamu cabar PAS buat selama PAS Islam, habis UMNO ni agama apa? Kafir apa? Kenapa UMNO tak buat? Kamu pernah kuasai kerajaan negeri, kamu kuasai kerajaan pusat, kenapa kamu tak buat? Kenapa desak kami? Saudara, dalam keadaan ini pun kita cuba laksana sedikit demi sedikit. Islam datang dengan adat dan adabnya. Ada sistem keutamaannya, mana yang penting perlu didahulukan. Akhirnya kita buatlah lahan. Memang ada pun Papa Niklan ni saudara, adalah undang-undang kerajaan Alustar ni. Majlis Bandar Raya buatlah undang-undang tu, memang dah ada. Papa Niklan ni pakai sopan, janganlah terdedah-terdedah. Dan ditambah pula nasihat. Apa dia? Kalau boleh yang Islam modelnya tutuplah aurat. Dia tak ada masalah. Tapi tiba-tiba saudara, tiba-tiba UMNO diam, dia hantar ni gerakan ni. Apa namanya ni, apa nama dia dah, seorang ni ketua muda gerakan. Dia hantar, dia sebut dengan jelas. Dia kata apa? Dia hantar Twitter. Saya pagi tu saya nak balik handphone saya baca Twitter. Lepas saya balik ya, 2 tahun lagi belum tentu kumpul duit dapat handphone balik. Habis saya tak balik. Saudara, dia tulis apa? Pertama Twitter dia sebut dengan jelas. Dia kata apa? Rumusan yang dia kata, dia tulis tweet orang putih, rumusan dia kata apa? Dalam Islam ni kena, apa namanya ni, kena dalam Papa Iklan ni lelaki kena pakai seluar panjang. Sebab dalam Islam ni ramai orang gi. Sebab itu kalau tengok lelaki seluar pendek, nanti cepat terangsang sampai lalu Papa Iklan. Ini apa? Mana UMNO? Mana UMNO merebut? Mana UMNO Sungai Petani? Senyap. Dari yang saya hormati sekalian, dia tweet lagi, dia kata apa? Kalau PAS perintah Putrajaya, jangan harap Malaysia menang pingat. Sebab apa? Oh, nanti semua kena paksa berlari pakai jubah, pakai tudung lambu. Ini apa? Kurang hajar bangsat nama ni sama. Ini kurang hajar dan bangsat. UMNO mana UMNO? UMNO sangat senyap. Sebab ini semua strategi ular kepala dua. Ini bukan strategi ular lidah bercabang, ini strategi ular kepala dua. Mereka di sini bentang Melayu, di sana hentak Cina. Saudara, sebenarnya ini bukan masalah kita. Masalah rakyat Malaysia sebenarnya masalah ekonomi. Dalam negara bernama Malaysia ini, izinkan saya bercakap soal fakta sedikit. Malaysia ni saudara, daripada tahun 2000 sampailah ke sekarang, mengikut rekod, ini rekod Kementerian Kewangan Malaysia, Malaysia menjadi negara yang berpendapatan paling tinggi dalam rantau ini. Singapura dah. Singapura saya bila ekonomi jatuh, dia jatuh sebab dia melibatkan perdagangan. Kita walaupun ekonomi jatuh, kita tetap pendapatan kita tinggi. Sebab apa? Kita jual minyak, ekonomi kacau, perang, harga minyak naik ke tidak? Naik. Maka kita jual minyak, kita untung ke tidak? Inilah bodohnya politik ekonomi UMNO, saudara. Saya bapa, saya potong getah. Bila harga getah turun, saya bagi anak saya RM1 belanja sekolah. Tapi bila harga getah naik, saudara, saya untung. Saya pun cakap dengan anak saya, anak, oleh kerana dulu bapa ni harga getah kurang, bapa jual getah murah, jadi bapa cuma mampu bagi RM1. Bila harga getah naik, bapa jual getah harga tinggi, bapa untung, maka bapa terpaksa potong subsidi kamu pergi sekolah daripada RM1 kepada 5 kupang. Oi, boleh buh ke tapak kaki macam ni. Saudara, dia tipu kita. Saudara, pendapatan Malaysia 10 tahun kebelakangan ini 7.7 trilion. Ketika pendapatan negara naik, dia sajikan kita, oh, nombor GDP, KDNK. Saudara, ini semua nombor mengarut, ini semua nombor penipu. Pendapatan per kapita, maknanya dia kira jumlahkan semua orang Melayu, berapa pendapatan, dan nombor tu diagih kepada semua orang Melayu.
Kita tak peduli lah benda itu. Sekarang ini rakyat kena tengok, rakyat kena jelas harga barang, harga kita nak makan. Saudara pergi pasar, tengok kembali di pasar. Saudara, saya ambil contoh harga daging. Yang saya baca ni mengikut rekod website Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Malaysia. Pada tahun 2000, harga daging RM7. Pada tahun 2004, ekonomi kacau sedikit kerana perang di Arab. Harga daging naik RM8. Pada tahun 2008, rekod bulan 12 indeks harga barang. Oleh kerana kita ada Perdana Menteri bodoh, UMNO kata Pak Lah bodoh, turun Pak Lah bodoh, naik Najib dan kredit. Saudara, harga daging jadi berapa? Harga daging jadi RM17.50. Saudara, 2012, indeks harga daging selepas Aidul Fitri, ketika perayaan Aidul Fitri, Hari Raya Puasa, harga daging RM22 sekilo. Saya ceramah dekat Ipoh, saya sebut harga daging hari raya ini naik RM22 sekilo. Seorang makcik terus bangun. Dia kata Cikgu Bat tipu. Ceramah macam ni, seorang dia kata Cikgu Bat tipu. Saya terkejut lah, tak biasa kena sedang macam ni. Saya kata kenapa makcik? Dia kata mana ada harga daging RM22. Dia baru pergi pasar Ipoh, harga daging RM26 sekilo. Saya punya berdebar. Saya kata makcik jangan biasa buat macam ni, berhenti jantung saya. Berhenti berdegup jantung tu saudara. Punya harga ini indeks harga barang dan dia boleh lebih di luar. Saudara, bawang putih, jangan tengok benda besar, tengok benda kecil. Bawang putih, orang kampung saya panggil garlic. Bawang putih RM2.50 sekilo. 2004 RM2.80 sekilo. 2012 sekarang ini pergi cek Tesco, pergi cek kat pasar raya berapa? RM9 1 kilo. Kenaikan harga barang saudara 260% dalam tempoh 10 tahun. Mana ada negara yang tidak ada krisis boleh melakukan kenaikan harga barang sedemikian rupa? Oh, Malaysia kaya, mana pergi duit? Saudara, buka muka tengah utusan Malaysia, The Star, berita harian besok. Syarikat ini untung juta, syarikat ini untung bilion. Betul ke tidak? Maksudnya saudara ialah duit negara berlengkar 10%. Kita ada 100 orang, 10 orang makan setengah kek negara. 90 orang kita yang bodoh ni saudara berebut setengah kek yang lain. Kita inilah yang dimomokkan, gaduh Melayu, Cina, India, Kristian, Islam dan sebagainya. Sedangkan saudara, kita lupa mereka sedang bertedarah hasil negara dengan sewenang-wenangnya. Kita di bawah dibiarkan bergaduh, merebut sedikit hasil yang ditinggalkan. Saudara yang saya hormati sekalian, yang kaya di atas sana siapa dia? Ananda Krishna. Kerana itu saya sebut kepada sahabat-sahabat India, mungkin ramai yang rasa tak seronok bila saya sebut, tolong hentikan perjuangan hanya berasaskan kaum. Saudara, sekarang ini bukan soal kaum, soal masyarakat tertindas. Orang Cina pun ada susah, orang Melayu ramai yang susah. Ananda Krishna, berapa harta dia saudara? 43 bilion. Siapa lagi? Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, hidup Melayu. Gula bagi Syed Mokhtar, kereta api bagi Syed Mokhtar, pelabuhan bagi Syed Mokhtar, apa namanya ni, airport bagi Syed Mokhtar, beras bagi Syed Mokhtar. Melayu lain semua pandang, Syed Mokhtar dia pandang. Saudara, berapa harta dia? 10 bilion. Tan Sri Winston Tan, berapa? 25 bilion. Ada seorang uprising star baru, siapa dia? Anak Mahathir, 2.2 bilion. Apa yang Melayu yang lain di mana? Apa nasib anak kita bersaing dalam negara yang teruk seperti ini? Kerana itu saudara, kita tawarkan perubahan. Dalam keadaan teruk ini, rasuah mencekik rakyat saudara. Rasuah ini bukan saja daripada benda besar, sampailah ke benda-benda kecil. Saya sebut, daripada, jangan risau jam baru pukul 10.20 waktu rembau. Rembau tu jauh, percaya tak? Percaya ke tidak? Jangan percaya benda tu tak betul. Allah hampa ni kan. Tapi lebih 10 minit boleh kot? Boleh kot? Alhamdulillah. Saudara, ni saya dapat dokumen. Dokumen yang orang hantar kat rumah saya. Saya kaji, saya tengok, saya buat laporan SPRM, saya buat laporan polis. Dokumen ni dokumen apa? Dokumen ni saya nak tunjukkan rasuah ni bukan benda besar, benda kecil pun rasuah.
dokumen milik Kementerian Dalam Negeri, dokumen Persatuan Bekas Polis Malaysia. Polis dengar, hampa waktu kerja, hampa sesah aku bagi nak mampu no? Hampa dah pencen kena tipu dengan UMNO, hampa hantar siap-siap surat kat posbuk aku juga bela kamu. Jadi dalam bab ni ramai orang cakap Cikgu Bat hebat. Kenapa dia berani? Oh dia ni berani lah. Bersih baru ni duduk depan. Lepas tu orang semua tak kenal, dia kenal. Lara tu bukan berani, tu tak sempat lari nama. Beratus dia ni tulang pipi retak, hak ni berjahit saudara, beralih ni. Lepas tu ada makcik tu boleh tanya aku, keluar ni dah macam Bengali dah kepala lah, bengkak bengkel. Makcik tu boleh tanya, Salim lah polis ni, Salim lah ni, cikgu sakit tak cikgu? La ilaha illallah, tak sakit lagu mana dah. Balik dokumen ni saudara. Dokumen ni minit mesyuarat. Dalam minit mesyuarat ni saudara, dia lengkap semua. Dalam minit mesyuarat ni tertera dengan jelas dalam perenggan 315.5 mesyuarat Persatuan Bekas Polis Malaysia ni. Persatuan Bekas Polis ada masalah. Apa masalah dia? Janda polis cari api kena potong, tak ada duit, bantuan segera tak ada. Bekas polis potong kaki, bantuan segera tak ada duit. Maka bila tak ada duit, dia pergi berjumpa dengan pemimpin UMNO. Pemimpin UMNO dinyatakan dalam ni, semua pemimpin UMNO bagi janji kosong, tidak ada satu pun ditunaikan janji mereka. Ni Persatuan Bekas Polis, UMNO tipu kamu tegak-tegak. Kedua, dia kata, maka apabila UMNO tak ada tolong, 19 November 2011 mereka berjumpa dengan Datuk Seri Tuan Soilek. Kenal tak Tuan Soilek? Alah Tuan Soilek Tuan Soilek telah setuju bantu untuk bawa kes ni ke Perdana Menteri. Maka satu surat telah dikeluarkan bertarikh 24 Julai 2012. Surat ini menceritakan apa? Jabatan Perdana Menteri setuju bagi 500,000 suku tahun, 3 tahun 500,000 kepada siapa? Kepada Persatuan Bekas Polis untuk bantu segera. Maka ada masalah, boleh terus bantu segera, tabung kebajikan segera. Tapi saudara, dalam perenggan 315.3 tertera apa dia? Persatuan disyaratkan semua bantuan tersebut perlu potong 40% kepada syarikat KT Solution, Tokeh di China, beralamat di Kelang. Kita syaki ada kena-mengena dengan MCA. 40% terpaksa potong untuk bagi kepada syarikat ini. Maksud dia apa? Nak bantu polis ni RM100, RM40 kena pulang balik dekat orang tengah. Siapa orang tengah yang tolong tadi saudara? Tuan Soilek. Terus dari yang saya hormati sekalian, nak bantu polis, nak mampus pun saudara, UMNO curi juga lagi. Terus dari yang saya hormati sekalian, itu belum sebut benda-benda besar di KFZ, belum sebut data-data pewajar dan sebagainya. Terus dari yang saya hormati sekalian, isu kapal selam. Boleh kenal sikit isu kapal selam. Kapal selam ni saya nak bentang saudara, ni dokumen bukti. Kapal selam ni saya nak bagi tahu apa masalah kita. Masalah kapal selam ni saudara ialah kapal selam ni kita beli kapal selam third hand. Harga kita bazir 7 bilion. Orang lain beli murah, kita beli mahal. Bukan kapal selam baru, kapal selam third hand. Najib beli. Najib kalau dia suka pun yang third hand ni, tapi janganlah sampai kapal selam pun third hand. Apa gelap pasal apa? Dan dari yang saya hormati sekalian, kapal selam ni masuk ke Malaysia tak boleh menyelam. Cikgu Bat tahu mana? Saudara, dokumen handset Parlimen Malaysia, Timbalan Menteri Pertahanan bangkit dalam Dewan. Tuan Yang di-Pertua, saya minta bajet tambahan. Kapal selam kita ada masalah teknikal. Apa masalahnya ketika itu? Kerana tak boleh menyelam. Berapa? 600 juta. Ambil 600 juta. Pendidikan percuma pada rakyat tak boleh bankrupt. Listrik murah tak boleh bankrupt. Harta rumah, kereta murah tak boleh bankrupt. Saudara, kapal selam tambah 600 juta, kita beli kapal selam sebab tak boleh menyelam. Selain daripada itu saudara, kapal selam kita lebih menarik sekali. Perbelanjawan tahun lepas Zaid Hamidi bangun dalam Parlimen Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon untuk bajet tambahan 890 juta untuk kapal selam kita. Di Parlimen kita kata kenapa?
Sebab kita nak beli 40 unit Exocet missile SM-39 dan 30 unit Black Shark torpedo. Kenapa sampai 890 juta? Kenapa mahal sangat? Oh, sebab kita nak beli dengan pelancar dia sekali. Selama ni kapal selam kita tak ada senjata. Oh tak, kita beli kapal selam kosong. Habis kapal selam kita ni cuma boleh dilengkapkan senjata 2 tahun 2013. Sekarang ni tak ada ni. Habis sekarang berapa? Kapal selam kita meronda di laut dalam. Untuk apa? Kapal selam kita ni macam jaga Myanmar. Saya tahu, kalau jaga Malaysia, dia tidur pun dia pegang senapan patah. Orang tak takut kat dia, orang takut kat senapan. Jaga Myanmar, selalu dia jaga kilang. Nampak orang dia keluar cota kejar. Kapal selam Malaysia tak ada senjata, macam jaga Myanmar. Nampak orang ceroboh, dia keluar main-main. Kejar, sorang, dia katakan. Bawa pakai apa? Cota. Dan sehari ini semua kerja gila. Tapi saudara, semua benda menaik kapal selam ini, kita akan bukukan. InsyaAllah SMM akan keluarkan buku terbaru antara 2 Scorpene, 2 Razak dan 1 Mongolia. Semua data ini kita akan keluarkan dalam buku. Tapi yang saya nak sebut dengan jelas apa dia? Dokumen diserbu. Beberapa dokumen diserbu. Antara dokumen paling menarik apa dia? Paling menarik ialah saudara minit mesyuarat yang ada nama Al-Tantuya sebagai penterjemah dalam operasi pembelian kapal selam. Makna sah. Saya Menteri Pertahanan nak belanja 7 bilion. Kali pertama Malaysia belanja 7 bilion. Saudara, ini bukan murah. Nak hantar 15 orang pergi luar negara bincang soal kapal selam negara. Sudah tentu saya Menteri Pertahanan, saya perlu tahu siapa 15 orang yang akan bazirkan duit 7 bilion saya. Saudara, dia bersumpah dalam masjid di mana, di Gua Perahu, ketika pilihan raya kecil Matang Pauh. Wabillahi wa tallahi, saya bukan sahaja tidak pernah jumpa Al-Tantuya, saya tidak pernah kenal Al-Tantuya. Saudara, minit mesyuarat menyatakan sahih Al-Tantuya dalam delegasi Malaysia dalam operasi pembelian kapal selam sebagai penterjemah. Maknanya Najib bapak kepada segala kepala bapak munafik. Sesuatu yang saya mati sekalian, yang lebih mencemaskan apa dia? Yang lebih mencemaskan, Al-Tantuya mati dibunuh. Dan muncul pula sekarang siapa dia? Dipak dan Musa Hasan. Siapa dia Musa? Musa seorang ketua polis negara ketika dia baru 5 bulan jadi ketua polis ketika pembunuhan Al-Tantuya. Dipak siapa dia? Dia kawan kepada Rosmah. Macam mana dia punya kawan dengan Begali Kapel ni saya tak tahu. Tapi Rosmah mengaku dia kawan dan dia mengaku dia kawan Rosmah. Sesekali yang saya hormati sekalian, Dipak sebut dengan jelas, saya dipaksa, saya yang diarahkan, saya yang dibayar oleh keluarga Najib untuk bawa adik Najib. Hei, kalau saya selepas Bala Subramaniam tulis akuan bersumpah Najib terlibat, Rosmah terlibat bunuh Al-Tantuya, kalau saya dituduh saya tak ada kena-mengena, apa kejadah saya hantar adik saya pergi jumpa orang yang tuduh saya. Saudara, adik Najib hadir ketika malam sebelum Bala menukar statementnya. Ini fakta yang jelas. Sehari dalam kes pembunuhan Al-Tantuya terlalu banyak yang muncul. Pertama, apa dia? Saudara, motif pembunuhan. Siapa bunuh Al-Tantuya? 2 orang anggota polis, Sirul dan Azilah, Chief Inspector dan Kopral. Saudara, dia dalam kenyataan beramaran 112 menyatakan dengan jelas, apa dia cakap? Ya, saya ambil perempuan Cina tu depan rumah Razak. Saya bawa perempuan Cina tu pergi hotel cari geledah. Saya bawa perempuan Cina tu pergi ke pejabat. Saya telah akhirnya menerima arahan bawa perempuan Cina itu pergi ke puncak alam dalam hutan. Saya tarik perempuan Cina tu keluar daripada jeep Witara saya. Perempuan Cina itu menangis. Dia minta tolong, saya mengandung. Saya terus tendang perut perempuan Cina itu, darah turun. Saya pijak perut perempuan Cina itu. Saya keluarkan pistol yang diberikan kepada saya. Saya tembak 3 das di dada perempuan Cina itu. Saya buka baju perempuan Cina itu. Ini dalam kenyataan 112 dia. Saya buka baju perempuan Cina itu dan saya nak simpan untuk hancurkan bukti. Saya balut dia dengan bom. Ketika saya balut dengan bom C4 yang dibekalkan kepada saya, tangan perempuan Cina itu bergerak. Saya terus bangkit, keluar balik pistol. Saya tembak sampai